Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nathiqu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina biihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Maksudnya, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perbezaan bahasa dan warna kulit kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 118 hingga 119. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu menghendaki, tentu Allah taala menjadikan manusia ini satu umat yang satu, tetapi mereka terus berikhtilaf, mereka berselisih, melainkan orang-orang yang Allah taala memberi rahmat kepada mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, kita mulakan pertemuan kita dalam tazkirah Jumaat kita pada tengah hari ini untuk menggambarkan kepada kita dalam hidup ini, tabiat kehidupan ini akan ada perbezaan-perbezaan. Akan ada perbezaan dari sudut warna kulit, perbezaan dari sudut bahasa, perbezaan dari sudut budaya. Bahkan akan ada perbezaan dari sudut agama, dari sudut akidah. Akan ada perbezaan-perbezaan di antara manusia ini. Cuma perbezaan-perbezaan itu bukanlah faktor menyebabkan manusia berselisih sampai ke peringkat bunuh-membunuh antara satu sama lain, pulau-memulau antara satu sama lain. Tetapi perbezaan-perbezaan itu menggambarkan begitulah kehidupan ini. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Dan bila kita sebut manusia, kita nak fokuskan kepada hubungan kita sesama Islam. Satu hubungan yang sangat istimewa. Kenapa kita katakan hubungan yang sangat istimewa? Kerana hubungan kita ini menjadi kuat, menjadi ampuh, menjadi kukuh bukan kerana faktor kita mempunyai pertalian darah. Mungkin bukan keluarga kita pun, tak kena mengena dengan kita pun, bukan bangsa kita pun, bukan bahasa yang sama kita gunakan pun. Tetapi persaudaraan Islam itu satu persaudaraan yang kuat. Saya nak sebutkan di sini ada 4 faktor yang menyebabkan
hubungan kita sesama Islam ini akan jadi kuat. Maksudnya, mafhum mukhalafahnya, kalau 4 perkara ini tidak ada, maka hubungan kita akan menjadi renggang, kita akan berselisih, kita akan bermasa muka, kita akan menaruh marah, kita akan berdendam, kita akan kata mengata antara satu sama lain. Kalau tak berani kata depan, kata belakang. Apakah 4 perkara yang akan menguatkan hubungan kita? Yang pertama ialah hubungan hati. Orang Arab kata al-huquq al-qalbiyah, hak-hak hati. Hubungan hati. Apa yang datang daripada hati ini? Yang datang daripada hati ini antaranya ialah al-hub, cinta kita, sayang kita kepada saudara kita. Kita sayang pada saudara kita, rakan seagama kita, walaupun dia bukan keluarga kita. Kemudian hubungan hati ini di antaranya ialah kita sentiasa husnuzan, berbaik sangka antara satu sama lain. Berapa banyak hubungan yang menjadi punah, yang menjadi rosak, faktornya ialah kerana buruk sangka. Kerana buruk sangka. Yang menyedihkan, buruk sangka itu bukan sehari. Kerana kesan buruk sangka itu, hubungan menjadi jauh, menjadi renggang. Kadang 5 tahun, kadang 10 tahun, kadang 20 tahun, kadang sampai ke mati. Lepas mati baru orang beritahu cerita sebenar. Sayang sungguh. Disebabkan kerana su'uzon, buruk sangka antara satu sama lain. Dan hubungan hati ini ialah kita akan merasa gembira apabila sahabat kita, kawan kita, saudara kita mendapat sesuatu benda perkara yang menggembirakan. Kita tumpang gembira. Dan kita bersedih kalau sekiranya sahabat kita melalui sesuatu perkara yang mendukacitakan, yang menyedihkan mereka. Saya nak bawa satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahawa satu hari Sayyidina Umar ini berjumpa dengan Rasulullah. Dia minta izin kepada Nabi SAW untuk dia menunaikan umrah. Minta izin, tuan-tuan, minta izin, maklumkan kepada Nabi. Kata Sayyidina Umar, apabila dia berkehendakkan keizinan Nabi, maka Nabi izinkan, Nabi benarkan. Ialah nak buat umrah, Nabi izinkan. Kemudian sebelum Sayyidina Umar keluar daripada majlis tersebut, berpisah daripada Nabi untuk menunaikan umrah, Nabi kata begini. Nabi kata, la tansana ya akhi min du'aik. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, jangan kamu lupa, wahai saudaraku, untuk berdoa kepada kami. Kamu pergi umrah ni kalau berdoa, Nabi kata jangan lupakan kami. Saya, para sahabat, doakan untuk kami. Sayyidina Umar bila mendengar kata-kata ini, Sayyidina Umar kata, kalimatan ma yasurruni annali biha ad-dunya. Kata Sayyidina Umar, inilah kata-kata yang cukup membahagiakan aku. Bahagia ni mana, tuan-tuan? Bahagia di hati.
Inilah kalimah yang cukup membahagiakan aku melebihi seluruh harta di dunia. Apa yang boleh kita faham? Yang boleh kita faham, yang pertama, kita tengok akhlak yang ada kepada Sayyidina Umar, sahabat Nabi, min kibari sahabat, sahabat yang hebat. Bila dia nak buat sesuatu, dia minta izin daripada Nabi SAW. Sedangkan perkara yang dia nak buat tu perkara yang baik, buat umrah. Satu. Yang kedua, kita lihat Nabi ini tuan-tuan, dia maksum. Dia kalau berdoa, doanya mustajab. Tapi bila Sayyidina Umar nak pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, Nabi kata jangan lupa untuk doakan untuk aku. Kalau bahasa Melayu kita kata, kenang daku dalam doamu. Maksudnya, doakan saya, doakan sahabat-sahabat. Maksudnya apa? Walaupun kedudukan Nabi begitu hebat, Nabi sebut satu benda yang menyeronokkan. Seolah-olah aku ni kata, ini huraian saya lah. Aku ni manusia biasa, tiba-tiba manusia agung, manusia hebat, suruh aku doa untuk dia. Jadi kata-kata Nabi itu melebihi dunia dan isinya, kata Sayyidina Umar. Jadi Nabi ajar kepada kita di sini bagaimana peranan kita kepada saudara, buat hati saudara kita rasa gembira, rasa seronok, rasa bahagia, rasa dihargai. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Satu hadis yang jelas mengajar kepada kita bagaimana sepatutnya kita membina hubungan dengan saudara kita dari sudut hati ini, hubungan hati. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hubungan persaudaraan ini, sesama kita ini boleh dihubung dengan lidah kita, kata-kata kita. Kata-kata kita. Banyak benda Nabi sebut, kesan dia kasih sayang. Pernah Nabi tanya, adakah kamu mahu tahu kalau kamu buat benda ni, kamu akan berkasih sayang? Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Tolong cerita pada kami. Nabi kata, absyus salam bainakum. Kamu sebarkan salam antara kamu. Sebarkan salam tu dengan kata-kata. Dan juga kebaikan itu ialah dengan memberi nasihat kalau orang minta kepada kita nasihat. Orang kata pada kita kan, kadang-kadang orang jumpa kita, tuan, nasihatlah saya sesuatu. Saya nak pergi umrah bulan depan, tuan dah 3 kali pergi, saya first time. Maknanya orang itu memang bagi bola tanggung lah, kita kata suruh nasihat pada dia. Kita nak nasihat apa? Nak nasihat apa? Kita tak boleh kata, tak, saya tak tahu, saya pun tak tahu nak nasihat apa. Jangan begitu tuan-tuan. Kita bagi nasihat yang mudah. Paling mudah nasihat ni apa dia? Macam pernah Nabi beri nasihat kepada seorang sahabat, Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunta. Hendaklah kamu bertakwa di mana kamu berada, suasana macam mana, bertakwa kepada Allah. Kita dah puluh-puluh tahun dengar khatib kita sebut setiap hari Jumaat, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kita boleh jalinkan kata-kata yang baik itu akan membawa hubungan yang baik sesama kita. Pada waktu Islam belum kuat, waktu orang Islam ditekan,
Seperti satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, datang seorang Tufail, seorang sahabat nama dia Tufail, ta fa ya lam, Tufail Ibnu Amrin Ad-Dawsi. Jadi Tufail bin Amr ini datang dengan beberapa orang sahabat dia, kawan dia jumpa Nabi. Dia kata begini, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna dausan asad wa abad fad'ullaha 'alaiha. Faqil halakat dausun. Qal Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, atau kama qal. Jadi Tufail kata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, orang Daus, suku Daus ni menolak ajaran Tuhan, ajaran Islam. Mereka tolak. Jadi berdoalah wahai Rasulullah supaya Allah binasakan suku Daus ni. Biar dibinasa, biar dihancur. Apa reaksi Nabi? Nabi kata, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, Nabi doa, berikanlah kepada Daus itu, kepada suku Daus itu hidayah, bagi kepada mereka petunjuk, dan bukakanlah hati mereka untuk mereka masuk Islam. Jadi Tufail ni minta Nabi supaya laknat. Hebat Nabi ni kalau berkomunikasi. Permintaan Tufail ni salah. Sebab apa salah, tuan-tuan? Kita salah doakan laknat kepada orang ni, hancurkan orang ni, salah. Kita ingat lagi dakwah pertama Nabi bila sampai ke Taif. Mula-mula sampai ke Taif, orang Taif tolak kan. Orang Taif lantar batu sampai berdarah kaki Nabi. Apa yang Nabi sebut ketika itu? Ni dalam situasi yang tegang ni, emosi yang berkecamuk ni, dakwah ditolak, lempar batu, halau Nabi. Apa kata Nabi ketika itu? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahui. Apa yang berlaku pada orang Taif sekarang, penduduk Taif? Taif merupakan di antara lokasi pergi umrah. Kita akan ada package menawarkan pergi ke Taif, tak ada masalah. Maksudnya kesabaran Nabi, Nabi tak doakan laknat. Dan Nabi pun kata, inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithtu rahmatan. Aku diutuskan ni bukan untuk melaknat orang. Bukan. Aku dibangkitkan oleh Allah, aku diutuskan oleh Allah adalah memberi rahmat kepada manusia. Jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi mengajar kepada kita kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Ungkapan yang baik yang sentiasa kita sebut, yang kita lafazkan. Itu dari sudut perkuatkan hubungan kita menggunakan lidah dengan kata-kata yang baik. Yang ketiga ialah hak saudara kita ini, ialah hak kita bantu menggunakan sedikit daripada harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Justru itu diwajibkan kepada orang yang mampu, umpamanya untuk menunaikan zakat harta, zakat pendapatan dan sebagainya. Wajib, bukan pilihan bagi orang yang cukup syarat-syaratnya. Tapi kalau orang tak cukup syarat, bolehkah dia kata, saya tak payahlah, saya tak kena pun. Allah bagi ruang lain. Allah bagi ruang untuk orang tersebut membantu saudaranya
mengikut kemampuan yang ada kepadanya. Sehingga kan dalam hadis Nabi kata walau bisyaqqit tamrah, usahalah menolong orang ni walaupun dengan separuh biji tamar pun tak apalah. Janji ada usaha membantu saudara kita. Jadi yang wajib orang tu menunaikan zakat, orang itu bersedekah, orang tu berwakaf, orang tu memberi makan kepada saudara-saudaranya. Ini semua kita lihat hak yang ditunaikan oleh seorang Muslim untuk membina hubungan yang baik sesama mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, untuk jalinkan hubungan dengan saudara se-Islam kita ialah dengan kata kita menggunakan kekuatan tenaga kita, ataupun bahasa boleh kita guna turun padang melihat apa kesusahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Ini yang Nabi ajar kepada kita. Tetapi 4 perkara yang kita sebut ni tidak berlaku. Apa 4 perkara tadi? Dari sudut hatinya, dari sudut kata-katanya, dari sudut kita sebut hartanya, dari sudut tubuh badan tenaganya. Kenapa kadang-kadang tak boleh benda ni? Tak dapat orang Islam sendiri buat seperti mana saranan Nabi ini. Ialah kerana sebab perpecahan. Sebab perpecahan. Dan perpecahan tu kenapa? Pasal apa? Antara sebab perpecahan ni ialah kerana perbezaan mazhab ataupun perbezaan pandangan. Sedangkan mazhab ni tak boleh kita nak pusing balik dah, nak patah ke balik. Oh, kita tak boleh, kita kena mazhab ni. Tak boleh dah. Benda berlaku dah 1000 tahun dah, tak boleh patah balik dah, memang begitu. Jadi kita kena terima hakikat umat Islam ni dia akan ada perbezaan mazhab. Macam kita pergi ke Mekah lah, belah kita cara kedudukan tangan dia berbeza waktu solat. Ada begini, ada begini, ada bunyi bawah, ada langsung tak keadaan begini, tangan duduk bawah terus. Depan belakang kita semua berbeza-beza. Apa maksudnya? Maksudnya mazhab ini berbeza-beza, pandangan ini berbeza-beza, dan masing-masing mempunyai hujah masing-masing, dan masing-masing ada sandaran hadis. Bahkan kadang-kadang hadis yang sama, bukan hadis berbeza pun, cara faham hadis pula. Jadi maksudnya di sini ialah jangan kerana perbezaan mazhab itu orang Islam itu berpecah belah, dan kadang-kadang ialah kerana aliran pemikiran. Dia banyak aliran sekarang kan, macam-macam. Jadi kita pun nak paksa orang itu ikut aliran kita pun tak boleh juga. Selagi aliran itu tidak bercanggah dengan Quran hadis, tidak bercanggah dengan amalan ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Kita tak boleh nak paksa awak kena ikut gini, ini aliran, ini. Cara berpakaian macam ni, cara pakai ketayak macam ni. Tak boleh lah. Bukan ketayak ke, dia bukan songkok ke, dia tak nak pakai ke, itu pulang pada dia lah. Perkara itu bukan perkara dasar, bukan perkara pokok. Itu perkara-perkara remeh. Perkara-perkara remeh. Tapi yang menyedihkan, perkara-perkara remeh inilah yang dijadikan isu untuk bermasa muka, untuk salah faham, untuk tuduh-menuduh antara satu sama lain. Dan begitu juga orang berselisih ini kerana pandangan politik yang berbeza. Pandangan politik yang berbeza. Sedangkan sepatutnya dipisahkan antara hubungan kita dengan saudara dengan pemikiran aliran politik. Itu bukan sesuatu yang disepakati. Itu pulang pada dia lah.
Kita pun tak boleh paksa nak dia tu ikut aliran kita, yang ni ikut aliran kita. Bahkan dalam suami isteri kadang-kadang parti pun berbeza. Ramai juga macam tu. Suami parti A, isteri parti B, anak parti C, menantu parti D. Tak ada masalah pun. Itu perbezaan-perbezaan pemikiran masing-masing. Justru itu kita katakan bahawa kita perlu kembali dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk kita membina hubungan yang baik antara satu sama lain. Jadi cara nak urus perbezaan pandangan ini, asasnya yang paling penting ialah kita kembali kepada asas yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Benda yang bertepatan dengan Quran, dengan hadis, itu amalan kita lah. Itu saja. Yang kedua ialah kita kena terbuka dari sudut pandangan yang berbeza ini. Maksudnya apa? Menghormati pandangan yang berbeza ini. Sebab pandangan itu seperti yang kita katakan, masing-masing mempunyai hujah, masing-masing mempunyai kekuatan. Saya nak akhiri perbincangan kita, tajuk kita yang simple pada tengah hari ini, tapi sangat penting kepada kita. Nak bawa kisah bagaimana berlaku pada zaman Nabi satu perbalahan, iaitu pada Bani Amr ibn Auf. Perbalahan pada masyarakat ataupun suku Bani Amr bin Auf. Jadi siapa yang redakan benda tu? Perbezaannya daripada dulu. Yang redakan itu ialah Nabi SAW. Nabi suruh islah. Nabi suruh apa? Nabi suruh fa'aslihu, berbaik balik. Nabi buat kerja tu. Jadi Nabi santuni balik itu, sehingga kan kalau ikut riwayat yang ada dengan saya ni, sampaikan ta'akhkhara anis salah wa shalla Abu Bakr bin Nas, sehingga kan Nabi terlewat untuk mengimami solat, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam ketika itu. Sebab pada pengamatan Nabi, perpecahan itu akan membawa kerosakan. Tak boleh buat main, tak boleh tunggu-tunggu, tak boleh biar. Dengan waktu yang cepat, waktu yang segera, Nabi bertindak untuk islahkan. Nabi perbaiki hubungan di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Dan perasaan manusia ni yang tak puas hati ni bukan berlaku zaman kita, zaman Nabi pun pernah berlaku. Pernah dalam selepas satu peperangan, Nabi memberi lebih kepada orang Muhajirin, sehingga timbul rasa tak puas hati sebahagian daripada orang Ansar. Tapi Nabi tak tunggu lama, Nabi panggil. Kalau kita ni, masalah kita kadang-kadang kita biar tak? Biarlah, dari lah, biar ni rosak ni. Nabi panggil. Satu Nabi atur satu perkataan yang sangat hebat, sangat emosi. Antaranya Nabi sebut begini. Nabi kata, kalaulah saya melihat orang Ansar melalui satu lorong, saya akan ikut lorong tersebut. Nabi ambil hati. Maknanya Nabi kata, aku sayang kamu walaupun ghanimah ni aku tak beri pada kamu. Aku sayang kamu. Aku sayang kepada kamu, wahai orang Ansar. Cuma kamu bayangkan begini. Kata Nabi. Orang Mekah yang dapat ni, dia dapatlah ghanimah tu. Tapi aku akan pulang ke Madinah. Aku pulang bersama kamu. Tidakkah kamu redha bahawa Nabi ini, Rasul ini pulang bersama kamu di Madinah?
Orang sah tak boleh tahan tuan-tuan. Tak boleh tahan, semua menangis. Semua menangis. Dia kata kami memilih Rasulullah, kami redha Nabi untuk terus bersama kami. Ini di antara cara approach pendekatan yang Rasulullah SAW buat untuk menyelamatkan perpaduan supaya orang Islam ini bukan berada dalam keadaan bertelegah, berbalah, berkelahi dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat semangat daripada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk kita membina hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, rakan pejabat kita dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Jadi sekadar itu dahulu tazkirah kita pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.